Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mendakwa situasi kemiskinan di Malaysia jauh lebih buruk dari apa yang digambarkan oleh kerajaan. So if they're really focused and targeted, they can be very helpful. Kadar kemiskinan bandar di Malaysia berada pada 0.4% pada 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Bersama saya Nazrin Jalil Dan saya Raji Hassan Sani. Kami mengharapkan anda untuk terus kekal berada di rumah dalam keadaan yang selamat. Teruskan mengikuti perkembangan semasa COVID-19. Kerapkan basuh tangan dan kekalkan tubuh badan sihat. Topik perbincangan kita pada hari ini ialah berkenaan dengan isu kemiskinan. Isu ini bukanlah isu yang asing bagi rakyat di negara kita kerana ia telah menjadi salah satu isu antarabangsa, khususnya keadilan sosial. Kemiskinan secara umumnya bermaksud suatu keadaan di mana seseorang itu kekurangan bahan keperluan asasi ataupun dengan keadaan ekonomi di mana seseorang itu tidak mempunyai modal atau daya pengeluaran yang dapat menjana kekayaan. Kemiskinan ini bukan sahaja telah berlaku di Malaysia, tapi ia juga telah berlaku di seluruh dunia. Jadi tanpa membuang masa, pihak kami telah menjemput dua orang pakar, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Adlan Nabila selaku Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersama Prof. Datuk Dr. Aida Fariha selaku Profesor di Universiti Malaysia Terengganu untuk memberi keterangan lebih lanjut berkaitan isu ini. Baiklah Datuk Seri, berkenaan dengan isu berikut, umum mengetahui bahawa Malaysia ialah sebuah negara yang berbangun, tapi ia tidak bermakna Malaysia terlepas daripada isu kemiskinan di mana taraf hidup pada hari ini amatlah membebankan segelintir masyarakat atau rakyat di negara kita, khususnya golongan miskin. Jadi pada pandangan saya, apakah pandangan Datuk Seri berkenaan dengan isu berikut? Pada pandangan saya, isu kemiskinan ini memang betul berlaku di Malaysia. Malah merupakan salah satu isu yang menjadi fokus utama di Malaysia. Yaman, Afghanistan dan Syria juga turut mengalami masalah yang sama. Kalau kita lihat, punca berlakunya kemiskinan ini ada banyak faktor. Antaranya adalah kaedah penentuan kadar kemiskinan yang tidak sesuai, masyarakat yang tidak mempunyai kelayakan atau kemahiran yang sesuai di luar bandar, peniaga kecil yang statik dengan pencapaian mereka, serta sumber ekonomi yang tidak stabil di Malaysia. Terdapat beberapa cara bagi mengatasi masalah ini. Antaranya adalah dengan meningkatkan tahap edukasi di Malaysia, khususnya bagi golongan-golongan yang miskin. Selain itu, kita juga boleh mengadakan beberapa program-program yang boleh memberikan impak yang besar kepada peniaga kecil. Akhir sekali, kita juga boleh meningkatkan peluang pekerjaan di Malaysia bagi membantu golongan ini. Terima kasih Datuk Seri atas pandangan yang bernas. Pihak kami juga telah menghubungi saudari Fazira Natasha, iaitu salah seorang pelajar Universiti Malaya yang menjalankan kajian berkaitan isu ini. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya hari ini akan membentangkan tentang hasil kajian saya yang berkaitan dengan kemiskinan yang berlaku di seluruh dunia. Jadi saya telah menyediakan dua data yang berkaitan dengan topik ini. Jadi data pertama saya adalah tentang populasi yang hidup dalam keadaan kemiskinan. Okey, jadi di sini ada tahun pada awal tahunan dan tahun yang terkini. Jadi awal tahunan adalah pada 1990 hingga 1996 dan tahun terkini adalah pada tahun 2000 hingga 2008. Jadi di sini kita boleh lihat bahawa negara Nepal mempunyai populasi yang paling tinggi yang hidup dalam kemiskinan. Okey, data kedua saya adalah tentang kemiskinan di dalam Asia pada tahun 2010. Jadi kita boleh lihat di sini bahawa negara Bangladesh telah merangkum tempat yang pertama dalam kemiskinan. Jadi sebelum ni pada tahun 2000 hingga 2008, negara Nepal telah menjadi negara yang pertama mempunyai populasi kemiskinan, tapi pada 2010 kita boleh lihat Bangladesh pula yang menjadi negara menghadapi kemiskinan. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Terima kasih saudari Fazila atas persembahan data tadi. Daripada data yang ditunjukkan, kita dapat lihat India mempunyai tahap kemiskinan yang tinggi berbanding Malaysia. Setelah mendengar pendapat daripada Yang Mohd Datuk Seri Alia berkenaan dengan isu ini, marilah pula kita mendengar pendapat yang diberikan oleh Prof. Dr. Aida berkenaan dengan isu berikut. Berdasarkan kajian saya yang khusus kepada kemiskinan di India, tidak dapat dinafikan bahawa India terletak dalam 12 negara yang termiskin di dunia. Berbeza dengan Malaysia, India telah menjejaskan rakyatnya akibat daripada pergolakan politik di negara mereka. Cukai perkhidmatan dan barangan GST pula telah menjejaskan pekan-pekan kecil di India. Dengan populasi kedua tertinggi di dunia, proses pemulihan adalah sukar dan mengambil masa yang lama. Hal ini juga telah berlaku pada musim COVID-19 di mana perintah berkurang telah dilaksanakan. Namun begitu, rakyat India yang kelaparan telah keluar untuk mencari makanan, di mana perkara ini telah menjejaskan negara India sendiri untuk melaksanakan perintah berkurang seperti yang disarankan oleh kementerian mereka. Berdasarkan keterangan dan pandangan tadi, di sini kita dapat simpulkan bahawa terdapat banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan ini berlaku. Antaranya, ketidaksempurnaan kerajaan dalam perancangan dan struktur sosial yang lemah merupakan faktor utama berlakunya kemiskinan di kedua-dua negara. Sekian sahaja saya, Nazrin Jalil. Dan saya, Rajiha Samsani. Terima kasih dan Assalamualaikum.